بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat buku Akidah Sahih yang wajib diyakini oleh setiap Muslim, karangan Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah. Kita lihat di muka surat 4, masih di mukaddimah. Cuma insyaAllah dia berbaki sedikit daripada mukaddimah. Di muka surat 4 kita lihat kata penulis, dan dia Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang sunnah, maka dia menjawab, iaitu sesuatu yang tidak memiliki nama selain sunnah. Maksudnya bahawa ahli sunnah tidak memiliki nama yang dengannya mereka dinisbahkan padanya selain nama as-sunnah. Yakni penulis nak mengatakan bahawa dalam kalangan ahli sunnah, mereka tidak memiliki nama mazhab tertentu, nama kumpulan tertentu, atau mereka tidak ada nama persatuan, ya, yang mereka nisbahkan diri mereka kepadanya dan berpegang kepada ahli-ahlinya atau taksub kepada gurunya atau tokohnya. Sebaliknya, apa yang mereka nisbahkan diri mereka ialah kepada nama as-sunnah. Seterusnya kata beliau, sejumlah ulama besar, ya, sejumlah ulama besar memerhatikan padam ganti dengan telah menghimpunkan, ya. Sejumlah ulama besar telah menghimpunkan akidah salaf as-salih dalam hal kethiqahan, kepercayaannya, dan itu semua padam. Jadi kita baca, ya, telah menghimpunkan akidah salaf as-salih dengan penjelasan dalil-dalilnya. Jadi kata penulis bahawa para ulama zaman berzaman, mereka telah himpunkan, mereka telah bukukan prinsip-prinsip, pokok-pokok, perkara-perkara yang berkait dengan akidah dalam buku mereka dan menjelaskan dalil-dalilnya. Mereka menjelaskannya di dalam banyak buku yang ditulis. Perhatikan ada perkataan yang mungkin kurang jelas, baik secara tersendiri maupun yang umum perbahasannya. Itu penterjemahlah. Maksud dia ialah baik secara tersendiri, maknanya sama ada dalam satu buku yang khas, maknanya satu buku akidah, seperti mana buku kita dah, buku di tangan kita ni, ini buku khas, ya. Baik secara tersendiri, inilah dia, satu buku lah. Atau yang umum perbahasannya, maksud dia yakni dihimpunkan, disekalikan dalam perbahasan bab-bab yang lain. Yakni seperti buku hadis, menghimpunkan hadis-hadis berkenaan tentang akidah, ya. Di antara buku-buku tersebut adalah buku-buku yang berjudul As-Sunnah, yang membahas masalah akidah, keyakinan. Tulisan ini berjumlah sampai 250 tulisan. Jadi ini satu dilihat satu saringan, ya, daripada penulis. Dia mengumpulkan buku-buku yang dikarang oleh para ulama zaman berzaman
ya, daripada awal dulu, ya, sehinggalah yang terkini, atau boleh kita kata 250 ni, ini buku-buku yang awal. Ya, saya kira kalau dihimpunkan sehingga ke hari ini jauh lebih banyak daripada tu, ya. Jadi 250 ni adalah buku-buku terawal karangan para ulama membahaskan tentang soal akidah. Jadi kemudian saya tengok penulis, ya, dia membawakan nama-nama buku yang saya kira ini satu himpunan yang tak kurang hebatnya. Ya, tengok buku-buku yang dikarang, buku-buku yang disebutkan di sini, ya. As-Sunnah karya Ibnu Abi Syaibah, As-Sunnah karya Imam Ahmad, As-Sunnah karya Ibnu Abil Asim, As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya Ahmad bin Furat Ar-Razi, ya. Kemudian dalam perenggan di bawahnya As-Sunnah karya Al-Athram. Perhatikan nama jodol-jodol. Satu, perhatikan nama-nama penulisnya. Ini semua penulis yang kita bacakan tadi, mereka hidup dalam sekitar 300 Hijrah, ya, dalam sekitar 200 dan 300 Hijrah. Demikian juga dalam perenggan di bawah muka surat 4, As-Sunnah karya Al-Athram, ya, As-Sunnah karya Harb Al-Karmani, As-Sunnah karya Ibn Abi Hatim, ini Abi Hatim, As-Sunnah karya Ibn Abid Ad-Dunya. Ini juga semua karya ulama-ulama dahulu yang hidup sekitar 200 dan 300 Hijrah. Kemudian kita perhatikan surat 5, juga di antara karya ulama salaf dahulu, aqidah salaf ashab al-hadith karya As-Sabuni, Al-Ibanah karya Ibnu Battah, At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Sekali lagi, ini semua karya ulama-ulama dahulu. Cuma kali ini boleh kita kata penulis-penulisnya hidup sekitar tahun 300, 400 dan ada sampai 500 Hijrah. Kemudian perenggan berikutnya Usul As-Sunnah karya Abu Abdullah. Banyak nama-nama buku, ya. Lihat perenggan terakhir muka surat 5. Demikianlah pula kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah setelah mereka, maknanya setelah zaman, boleh kita kata setelah mereka, maknanya selepas 500 Hijrah. Maknanya kita boleh buat, kalau berdasarkan nama-nama buku yang dibawakan, ini semua kurang daripada 500 Hijrah, ya. Jadi kitab-kitab ini ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah selepas mereka, yakni selepas 500 Hijrah. Seperti kitab-kitab karya Ibn Abdul Bar, Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibn Qudamah, Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Zahabi, Ibn Kathir, Muhammad bin Abdul Wahhab dan yang lain, ya. Di dalam kitab-kitab mereka dijelaskan tentang keyakinan yang benar, yang wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, dalil-dalilnya, dan sanggahan syubhat-syubhat para pengikut hawa nafsu. Di dalam kitab ini kami akan menyebutkan beberapa perkara secara ringkas, ya, tentang keyakinan para generasi terpilih, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi salaf. Tidak ada yang dapat memberikan taufik dan kemudahan kepadaku kecuali Allah. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Baik, demikian tadi mukaddimah daripada penulis, ya, Syekh Abdul Salam untuk bukunya Akidah Sahih ini. Baik, tuan-tuan, boleh saya nak sentuh sedikit sebelum kita membahaskan perkara-perkara yang dibawakan oleh penulis, ya, berkenaan tentang sejarah penulisan buku akidah. Dari mana apa sejarah buku-buku akidah yang membahaskan tentang pokok-pokok akidah.
secara prinsipnya tuan-tuan, tidak dapat ditentukan secara pasti siapa ulama pertama yang menulis berkenaan tentang akidah. Ya, tidak diketahui secara pasti. Cuma boleh dikatakan bahawa permulaannya pada zaman tabi'in. Jadi kalau kita lihat sebelum zaman tabi'in adalah zaman sahabat, ya. Jadi zaman sahabat ya, kita kata tiada penulisan buku akidah pada zaman sahabat, ya. Bukan sahaja akidah, bahkan buku-buku secara amnya, ya. Bermula pada zaman tabi'in, dan ada yang menyebut antara ulama terawal yang menulis ialah Imam Az-Zuhri, wafat tahun 124 Hijrah. Cuma bukunya tak sampai kepada kita. Kemudian selepas itu, ya, pada pertengahan kurun kedua, maknanya sekitar 150 Hijrah, ya, waktu itulah yang mula berkembangnya penulisan buku-buku akidah. Disebutkan bahawa buku akidah pertama yang kita dapati, seperti yang tuan-tuan lihat, buku Al-Fiqh Al-Akbar, karangan Imam Abu Hanifah. Dia wafat tahun 150 Hijrah. Jadi dalam buku ini dia ada menyebutkan tentang hal-hal akidah ahli sunnah secara am. Di samping dia ada juga menyanggah syubhat-syubhat golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan Syiah, ya. Kemudian kita lihat buku Al-Muwatta. Ini buku Al-Muwatta ni saya ada. Buku Al-Fiqh Al-Akbar ni ada sudah diterbitkan, cuma saya tak ada. Al-Muwatta ni seperti yang tuan-tuan lihatlah, ini satu jilid jelah, karangan Imam Malik, dinisbahkan kepadanya mazhab Maliki, wafat tahun 179 Hijrah. Cuma untuk makluman, buku ini adalah buku hadis sebenarnya. Buku Muwatta dikira sebagai buku hadis yang pertama dalam sejarah Islam, dikarang oleh Imam Malik. Cuma kalau kita lihat, ya, dalam buku ini dibawakan riwayat-riwayat hadis, ya. Cuma dia yang bagusnya, penulisnya Imam Malik, dia meletakkan bab-bab, ya, membahagikan hadis-hadis itu kepada bab-bab yang berkaitan, termasuklah bab-bab berkaitan tentang akidah, seperti bab al-iman, bab at-tauhid, ada diletakkan dalam buku Al-Muwatta ini, ya. Jadi barangkali boleh dikatakan bahawa kitab Al-Muwatta ini menjadi titik tolak dibahaskan perkara-perkara akidah dalam buku yang khas. Maksudnya kiranya ini buku hadis, tetapi ada membahaskan berkenaan tentang akidah secara tak langsung. Dan selepas itu baru para ulama, ya, mula membukukan buku khas, ya, berkenaan tentang hal-hal akidah, ya. Kalau kita lihat, ya, antara sebab yang mendorong para ulama meletakkan buku akidah, membahaskan tentang perkara-perkara akidah secara khusus, adalah akibat daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah, ya. Rentetan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada zaman sahabat lagi, ya. Di antara penyelewengan yang pertama yang timbul ialah penyelewengan berkenaan tentang permasalahan qada dan qadar. Persoalan tentang qada dan qadar, di mana timbul pandangan sebahagian menafikan bahawa perkara baik dan buruk berkait dengan qada dan qadar. Mereka kata perkara baik dan buruk tidak ada kaitan dengan takdir, ya, maknanya tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya dia dengan
pilihan manusia itu sendiri. Ini syubhat. Kenapa? Kerana mereka kata, kalau kita kata itu semua takdir, maka secara tak langsung kita mendakwa bahawa Allah bersifat zalim. Macam mana Allah cipta manusia dan takdirkan bahawa dia akan masuk neraka. Dia semacam Allah bersifat zalim begitu. Jadi orang yang membawakan syubhat ini dinamakan, nama dia Ma'bad Al-Juhani, mati tahun 80 Hijrah. Ini awal. Tetapi ini boleh kita kata orang perseorangan, belum lagi terbentuk satu pemikiran yang jelas, ya. Di samping isu-isu berkenaan tentang tasyayyu' yang telah bermula awal lagi pada zaman Ali, ya, sikap berlebih-lebihan terhadap Khalifah Ali dan juga Al-Bait akibat fitnah yang dibawa oleh Abdullah bin Saba. Demikian juga fitnah yang dibawa oleh golongan Khawarij dengan syubhat mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian timbulnya mazhab Mu'tazilah, pemikiran akal, mendahulukan akal dalam membahaskan tentang akidah, yang dibawa oleh Wasil bin Atta tahun 131 Hijrah. Jadi kita tengok nama-nama ni, ya, Ja'ad bin Dirham, Ma'bad Al-Juhani tahun 80, Wasil bin Atta tahun 131. Ini awal, ya. Jadi ini kita kata rentetan daripada peristiwa-peristiwa ini yang mendorong para ulama, ya, menulis buku-buku berkenaan tentang akidah, ya. Kemudian kita lihat antara buku yang terawal juga buku Al-Iman. Buku Al-Iman karangan Al-Qasim bin Salam, wafat 224 Hijrah. Ini juga buku yang terawal. Saya ada ke? Saya tak ada. Buku ini ditahqiqkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Boleh kita perhatikan nama-nama buku akidah pada zaman dulu. Al-Fiqh Al-Akbar, Al-Muwatta ni kita kata ini buku hadis lah. Ni Al-Iman, ya. Kemudian buku As-Sunnah karangan Imam Ahmad. Ni Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepadanya mazhab Hanbali, ya. Jadi kita lihat ini semua ulama mazhab 4, betul? Abu Hanifah, Imam Malik, Abu Hanifah nisbah kepada mazhab Hanbali, Hanafi. Imam Malik nisbah kepada mazhab Maliki. Ahmad bin Hanbal nisbah kepada mazhab Hanbali. Kemudian kita lihat buku At-Tauhid, ya, karangan Ibnu Khuzaimah, wafat 311 Hijrah. Dan boleh kita kata antara zaman ini, zaman Ibnu Khuzaimah dengan Al-Lalaka'i, ada satu istilah yang baharu yang digunakan. Jadi boleh kita buat satu senarai. Akidah itu dikenali sebagai, buku-buku akidah dikenali sebagai Al-Iman. Al-Iman dikenali sebagai As-Sunnah, dikenali sebagai At-Tauhid. Buku-buku akidah dikenali dengan nama-nama ni. Saya ada satu peringkat di mana buku akidah dikenali sebagai Usul ad-Din. Usul ad-Din. Kemudian dikenali sebagai Aqidah, buku Aqidah. Jadi istilah akidah boleh kita kata datang kemudian. Ini yang kita gunakan sekarang ni, buku akidah. Istilah buku akidah, usul akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini datang kemudian, ya. Dia dimulakan oleh Imam Al-Lalaka'i tahun 400, wafat tahun 418. Ini buku ni saya ada. Ini buku Imam Al-Lalaka'i dalam 10 jilid. Ini banyak, ini tebal. Dan ini buku ni dikira buku yang luar biasa. Atau sebelum tu, ya, buku As-Sunnah
buku Sunnah Imam Ahmad, ada diringkas, ya, satu jilid. Buku Ibn Khuzaimah At-Tauhid, ni satu jilid juga. Afwan, dua jilid. Ini jilid pertama, Kitab Tauhid wa Itsbat Sifat Rabb Azza wa Jalla, kitab Tauhid dan penetapan sifat-sifat Tuhan Azza wa Jalla. Ibn Khuzaimah wafat tahun 311. Ini buku ni awal. Ini semua buku-buku yang awal. Ini buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalaka'i, wafat tahun 418. Ini buku ni awal, ya. Dan antara kelebihan buku ni, apa dia tuan-tuan? Dia membawakan permasalahan akidah secara bersanad. Maknanya siapa daripada ulama salaf dahulu yang mengatakan sedemikian, menetapkan sedemikian berkenaan tentang akidah. Sebagai contoh, berkenaan tentang Allah di langit, Imam Al-Lalaka'i membawakan riwayat dia, membawakan sanad dia. Imam Al-Lalaka'i wafat tahun 400. Dia membawakan sampai ke sanad guru kepada Imam Malik, iaitu Rabi'ah. Dia mengatakan Rabi'ah ditanya, Rabi'ah guru kepada Imam Malik, ditanya tentang ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bagaimana Allah istawa? Rabi'ah ditanya, guru Imam Malik ditanya. Maka dia jawab apa? Al-istiwa'u ghairu majhul. Perkataan istiwa sedia maklum, bukan satu yang kita tak tahu maksud dia. Wal kaifu ghairu ma'qul. Hanya sahaja bagaimana Allah istiwa itu suatu yang tidak boleh dita'akul, ya, tidak boleh difikirkan dengan akal, ya. Maka dia membawakan jawapan Rabi'ah ini dengan sanad dia. Akhbarana Abdullah bin Ahmad bin Qasim bin Syambak Al-Hawandi. Wah, sanad dia panjang sebelum dia nak sampai kepada kenyataan Imam Rabi'ah. Jadi ini dia punya luar biasanya kitab Al-Lalaka'i ini, ya. Jadi inilah dia permulaan atau sejarah penulisan buku-buku akidah, ya. Dan kesudahan dia ialah seperti mana yang kita lihat pada hari ini, di mana, ya, pada hari ini kalau kita lihat perbahasan berkenaan tentang hal-hal akidah sudah tersusun, sudah apa orang kata, sudah dijelaskan secara terperinci, dihuraikan, dibahaskan dengan dalil-dalil, ya, dan syubhat-syubhat. Setiap satu syubhat, ya, maklum bahawa pada awal dulu syubhat kurang, makin lama bertambah syubhat, maka itu akhirnya menyebabkan perbahasan tentang akidah makin mendalam, terperinci, ya, kerana syubhat-syubhat yang timbul, ya. Apa yang boleh saya katakan di sini, ya, Abu Al-Hasan Al-Ash'ari, apa lagi? Abu Mansur Al-Maturidi. Ini wafat 324. Baik, tuan-tuan perhatikan. Tuan-tuan perhatikan. Apa agaknya yang tuan-tuan nampak? Ya. Buku-buku yang telah kita sebutkan, judul-judulnya dan penulis-penulisnya dengan tarikh wafat mereka.
Abul Hasan. Kemudian kita ada dua pengasas, ya, Asy'ariyah. Ini Maturidiyah. Ini pengasas mazhab Asy'ariyah dan mazhab Maturidi. Jadi kita lihat Abul Hasan Al-Asy'ari yang dinisbahkan kepadanya mazhab Asy'ariyah, ya, mazhab Asy'ariyah mazhab dalam akidah, ya, maklum insya-Allah. Dia wafat tahun 324 Hijrah. Abu Mansur Al-Maturidi dinisbahkan kepadanya mazhab Maturidi, dia wafat tahun 333 Hijrah. Baik tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak di sini? Atau saya ubah dalam bentuk soalan. Kalau tuan-tuan fikirkan berkenaan tentang akidah Asy'ariyah, dan tuan-tuan nak cuba bayangkan, ya, sebab saya kira kita tak perlu nak dibahaskan secara terperinci, cukup untuk tuan-tuan bayangkan agak-agak buku-buku akidah Asy'ariyah bermula zaman bila. Sekarang tuan-tuan dah nampak sejarah penulisan buku akidah, kita dah sebut antara yang terawal tahun 150 Hijrah oleh Imam Abu Hanifah dan seterusnya, ya. Baik, ini buku-buku akidah yang kita dah bahaskan dah. Baru sebentar tadi kita perincikan. Baik, bagaimana pula dengan buku-buku akidah Asy'ariyah? Pada fikiran tuan-tuan, agaknya dia bermula bila? Buku-buku akidah Asy'ariyah bermula bila? Atau dengan erti kata lain, apakah buku atau bilakah buku terawal mazhab Asy'ariyah? Siapa yang boleh beri satu gambaran kasar? Agak-agak bila agaknya buku pertama mazhab Asy'ariyah? Ada jawapan? 100 tahun selepas ni. 100 tahun selepas kematian Abu Hasan Al-Asy'ari. 100 tahun selepas kematian Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada jawapan lain? Sekali lagi. 280 Hijrah. Buku-buku Asy'ariyah selepas 280 Hijrah. Begitu? Barakallahu fiik. Ya, secara amnya itu. Kalau dah pengasas dia wafat tahun 324, Maturidi 300, dekatlah, lebih kurang hampir. Kira-kira kita kata 300 Hijrah lah, lebih kurang. Ya. Kira-kiranya mazhab Asy'ariyah ni timbul sekitar tahun 300 Hijrah. Maka secara pastinya buku-buku Asy'ariyah hanya wujud waktu itu. Tak mungkin sebelum 200 Hijrah. Boleh faham? Tak mungkin ada buku Asy'ariyah sebelum 200 Hijrah. Dan pastinya tak ada buku Asy'ariyah sebelum 100 Hijrah. Itu lagilah tak logik, ya. Buku akidah yang pertama pun 150, ya. Ini kan buku Asy'ariyah yang datang jauh kemudian, tak mungkin datang sebelum. Pendek kata tuan-tuan, bahawa buku-buku Asy'ariyah dia datang kemudian. Seperti mana pengasasnya datang kemudian, maka logiklah bahawa buku-bukunya pun hanya dikarang, hanya ditulis, hanya dijelaskan jauh kemudian. Ya. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, jadi tuan-tuan, boleh kita ambil perhatian dengan apa yang saya nak maksudkan di sini ialah bahawa kalau kita dah jelas tentang sejarah penulisan buku-buku akidah, maka secara tak langsungnya kita akan menolak, akan menyanggah dakwaan bahawa ulama Asy'ariyah dan Maturidi yang telah membukukan atau yang telah mula membukukan buku-buku akidah. Andaian atau dakwaan bahawa ulama Asy'ariyah yang telah membukukan buku-buku tauhid, buku-buku akidah, mereka lah yang telah meletakkan atau menetapkan ilmu akidah ini, dengan erti kata sebelum itu tidak ada, ini adalah satu andaian dakwaan yang meleset sama sekali, dakwaan yang salah sama sekali. Bahkan hakikatnya sebaliknya, perbahasan tentang akidah telah bermula jauh sebelum itu. Ini yang saya kata, apa yang dihimpunkan oleh penulis buku kita, Syekh Abdul Salam, dia letakkan buku-buku ni, ini signifikan ni tuan-tuan. Sebab kita dah sebut tadi bahawa buku-buku yang ditulis ni semua dikarang sekitar 200 Hijrah, 300, ada sampai 400 dan 500. Tapi perhatikan, yang dikarang 200 Hijrah, yang dikarang sekitar 200 Hijrah, itu sangat kritikal, itu sangat signifikan. Kenapa? Kerana kita nak menjelaskan di sini bahawa para ulama telah membahaskan tentang hal-hal akidah dan membukukannya jauh sebelum timbulnya, sebelum datangnya mazhab Asy'ariyah. Ya. Dengan erti kata lain, boleh kita buat beberapa kesimpulan bahawa andaian bahawa ulama Asy'ariyah mereka lah yang telah meletakkan, membukukan perbahasan berkenaan tentang akidah, ini adalah salah. Lebih salah, lebih silap kalau ada yang nak mengandaikan bahawa ulama-ulama Asy'ariyah lah yang telah membukukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini lagi parah. Kalau kita kata bahawa ulama Asy'ariyah yang telah membukukan, yang telah mula membukukan buku-buku akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, habis kita nak kata, habis yang sebelum-sebelum ni, ini buku apa? Ini buku akidah apa? Ini akidah Yahudi, Nasrani. Habis kalau perbahasan atau buku-buku Ahlus Sunnah hanya wujud selepas kedatangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ini dialah yang mula membukukan buku-buku Ahlus Sunnah Jamaah, maka sebelum itu buku-buku akidah yang ada itu buku-buku akidah apa? Ini jelas di sini bahawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah dibukukan awal sebelum tu, jauh lebih awal daripada itu. Bahkan kita lihat Imam Ahmad bin Hanbal, antara gelaran jolokan yang diberikan kepada dia apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul atau tidak? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dialah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia wafat tahun 241. Mana kira-kira 100 tahun sebelum
kewafatan Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Ahmad bin Hanbal jauh lebih awal begitu. Kenapa dia, kalau ada yang tanya kenapa dia dinobatkan sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, boleh kita kata ada beberapa sebab. Antaranya ialah ketokohan dia. Pertama, Imam Ahmad dia adalah tokoh ulama fiqh. Ini dia dinisbahkan kepada mazhab Hanbali, ini mazhab fiqh. Dan dia juga ulama hadis. Nah, ini kalau tuan-tuan lihat buku je As-Sunnah ini antara buku akidah yang terawal, nama As-Sunnah. Tapi kalau kita lihat bentuk perbahasan dia dengan cara hadis, dengan cara riwayat-riwayat je semua. Ini bukan perbahasan seperti yang kita lihat pada hari ini. Ini dia dijelaskan, tak, ini semua riwayat-riwayat. Qala fulan daripada si fulan. Ada riwayat, ada sanad dan ada matan. Jadi dia tokoh dalam fiqh, dia tokoh dalam hadis. Bahkan siapa ingat kenyataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, kalau ada mana-mana hadis yang sabit kepada engkau di sisi engkau, maklumkan kepada aku. Ini Imam Syafi'i, guru kepada Imam Ahmad. Ini memperakui ketokohan anak murid dia Imam Ahmad. Tokoh fiqh, tokoh hadis, dan jangan lupa tokoh dalam aqidah. Sebab kita dah kata ini buku hadis, tapi dalam masa yang sama buku aqidah. Dan antara ketokohan dia, siapa ingat, dialah antara ulama yang diuji pada zaman dia. Bukan oleh seorang khalifah, bahkan 3 khalifah silih berganti menguji dia dalam hal aqidah, pegangan dia dalam syubhat berkenaan tentang Al-Quran itu kalamullah atau makhluk. Ya, jadi waktu itu khalifah waktu itu terpengaruh dengan pemikiran Mu'tazilah, mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk, nak membezakan antara sifat Allah dengan zat Allah. Maka yang Tuhan itu adalah zat Allah, adapun sifat-sifat dia termasuk kalam, bicara Allah, itu semua makhluk. Ini satu syubhat falsafah. Yang kesudahan dia, Imam Ahmad, pada zaman dia diuji, diseksa, dipenjara, dipukul, kerana mempertahankan akidah, kerana teguh di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekalipun diseksa dan sebagainya. Maka kesudahan dia diberikan dianugerahkan penghormatan, dengan diberikan gelaran Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi boleh kita kata, apabila golongan Asy'ariyah yang datang kemudian, lalu mereka kata kamilah Ahlussunnah wal Jamaah, yani secara tidak langsung di situ jelas ada unsur-unsur hijack. Apa tuan-tuan? Ada unsur-unsur hijack, menghijackkan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahawa kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menentang kami, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah satu dakwaan yang bukan sahaja salah, tidak bertepatan dengan fakta-fakta sejarah, bahkan satu tuduhan yang tak kurang parah ke atas umat Islam yang datang sebelum kedatangan tokoh mereka Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari dialah yang membawakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sebelum zaman Abul Hasan Al-Asy'ari, umat Islam waktu itu apa? Semua mereka ni semua sesat, sehingga kedatangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menyelamatkan umat Islam kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nampak tak? Ini bukan sahaja celaan ke atas umat Islam secara amnya, bahkan celaan ke atas generasi awal umat Islam, bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka ini semua akidah apa? Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dialah yang membawa pelopor akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini saya ingat signifikan untuk saya nak meletakkan senarai ini supaya kita jelas, kita nampak perbahasan tentang akidah, asal usul dia, sejarah dia, supaya jangan kita terkeliru dengan syubhat-syubhat seperti yang telah disebutkan tadi. Baik, satu perkara, kalau tuan-tuan nampak dalam senarai nama-nama buku yang saya tulis, ini senarai
Demikian juga kalau tuan-tuan saring satu-satu buku, nama-nama buku yang dibawa oleh Syekh Abdul Salam, ada satu istilah nama buku akidah yang tak disebutkan di sini. Siapa yang tahu? Tak. Istilah. Ada nama iman, ada nama as-sunnah, ada nama tauhid, ada nama akidah. Ada satu yang tak ada. Buku Usuluddin. Setakat yang saya lihat, setakat yang saya faham, tidak ada buku salaf, buku akidah salaf diberikan judul Usuluddin. Dan ini ada sebab dia. Pertamanya boleh kita kata istilah Usuluddin datang kemudian. Istilah Usuluddin datang kemudian. Ini sekadar supaya tuan-tuan maklum je lah, ya. Istilah Usuluddin, apa artinya Usuluddin? Asas agama. Usul, asal, asas, ad-din, agama. Asas agama. Istilah Usuluddin bagi merujuk kepada akidah ini datang kemudian. Bahkan secara tepatnya kita kata istilah Usuluddin diwujudkan oleh golongan Asy'ariyah. Mereka yang mendatangkan istilah Usuluddin ini. Dan itu satu. Dan yang kedua, apa yang mereka maksudkan dengan Usuluddin itu pun ada maksudnya yang tertentu. Bila mereka kata Usuluddin, mereka ada maksud mereka yang kita kena maklum, supaya jangan kita terkeliru, salah faham apabila kita menggunakan istilah yang mereka wujudkan. Ini kita kata pentingnya kita memahami istilah-istilah. Ternyata bahawa di sisi Asy'ariyah, di sisi Asy'ariyah, mereka kata Asy'ariyah, Asy'ariyah, mereka kata ilmu kalam sama dengan ini maksud mereka. Bila mereka kata Usuluddin, ini adalah antara istilah yang mereka gunakan bagi merujuk kepada ilmu kalam, ya. Jadi saya kira tuan-tuan sudah ada maklum, ya, bahawa Asy'ariyah mereka berpegang kepada prinsip ilmu kalam, ya, dalam perbahasan tentang akidah, ya. Berbanding kalau tuan-tuan lihat istilah-istilah ni, al-iman, as-sunnah, tauhid, ya, ini ada, boleh kita kaitkan rujukannya kepada apa? Tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan Sunnah, ya. Apatah lagi istilah as-sunnah oleh Imam Ahmad, ya. Nama as-sunnah, as-sunnah itu wahyu, ya. Sunnah kembali kepada Al-Quran dan hadis, itu as-sunnah, ya. Islam itu as-sunnah, as-sunnah itu Islam, seperti mana kenyataan Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah yang kita dah bahas sebelum ni, ya. Tetapi berbeza dengan golongan Asy'ariyah. Bila mereka menggunakan istilah Usuluddin, maksud mereka ialah ilmu kalam. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, kita dah jelas istilah Usuluddin di sisi Asy'ariyah ialah ilmu kalam. Atau sebelum saya nak pastikan tuan-tuan maklum atau tidak, kenapa mereka istilahkan Usuluddin, asas agama, merujuk kepada ilmu kalam? Kenapa Asy'ariyah mengistilahkan Usuluddin merujuk kepada ilmu kalam? Ada jawapan ringkas dan cepat. Apa signifikan, apa kaitan Usuluddin dengan ilmu kalam di sisi Asy'ariyah? Apa kaitan? Kenapa ilmu kalam dianggap sebagai asas agama? Jawapan dah jelas kot. Kerana itulah cara mereka membahaskan hal-hal akidah dengan ilmu kalam. Apa tu ilmu kalam, tuan-tuan? Ilmu mantiq. Apa tu ilmu mantiq? Ilmu logik. Apa ilmu logik? Akal lah, ya. Yani mereka membahaskan hal-hal akidah dengan akal, yang mereka istilahkan dengan mantiq. Lalu mantiq ini diistilahkan sebagai ilmu kalam. Kemudian kesudahannya datanglah istilah Usuluddin.
Baik, persoalan, kalau kita dah jelas bahawa Asy'ariyah asas agama, asas perbahasan agama mereka dalam hal akidah kembali kepada ilmu mantiq, yang kembali kesudahannya kepada akal, bagaimana pula dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bila kita membahaskan akidah kita, apa asas kita? Atau dengan kata lain, kalau kita nak gunakan istilah usuluddin, usuluddin kita merujuk kepada apa? Asas agama kita merujuk kepada apa? Mereka kita dah tahu asas usuluddin mereka ialah ilmu kalam, yakni akal. Kalau kita usuluddin, bila kita kata usuluddin, apa maksud dia? Barakallahu fiik. Kita usuluddin kita, asas agama kita ialah Al-Quran, hadis, ijma'. Okey. Atau daripada sudut yang lain kita kata usuluddin kita ialah apa? Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Ini usuluddin kita. Jadi nampak tak? Istilah yang sama tetapi tafsiran dan maknanya berbeza, yang kita kena ambil tahulah, ya. Jadi jangan terkejut kalau sekiranya di setengah universiti, hatta di negara kita, ada fakulti, dalam fakulti pengajian Islam, ya, fakulti pengajian Islam, ada nama jabatan hadis, jabatan Al-Quran. Termasuk jabatan-jabatan ini ialah jabatan usuluddin dan falsafah. Usuluddin dan falsafah, ya, ini Islam berlepas diri daripadanya sama sekali. Sejak bila pula falsafah datang sebahagian daripada asas agama kita? Agama kita ialah firman Allah, sabda Rasulullah dan ijma' para ulama, ijma' umat Islam. Tak ada kena-mengena dengan falsafah akal. Akal tidak ada tempat, ya. Akal tidak ada tempat sebagai asas dalam agama kita, sebagai sumber dalam agama kita. Tidak. Akal hanya faktor pembantu, bukan faktor penentu, ya. Baik. Baik, saya ingat sampai di situ saja. Kalau ada sebarang pertanyaan. Sekali lagi. Apa beza antara muqaddimah Sahih Muslim dengan Sahih Muslim? Itu muqaddimah lah. Muqaddimah Sahih Muslim maknanya muqaddimah dalam Sahih Muslim. Macam kita baru baca muqaddimah. Yang tadi baru kita bahaskan muqaddimah akidah sahih. Imam Muslim dalam syarat, dalam kitab sahih dia, ya, bukunya berjilid. Sahih Muslim tu berjilid, saya ingat dalam 10 jilid, ya. Sebelum dia membawakan hadis pertama dalam Sahih Muslim, dia ada membawakan muqaddimah. Muqaddimah dia tak kurang panjang juga, dan dia ada menjelaskan prinsip-prinsip. Antaranya yang boleh saya sebutkan, yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah dia apa? Bahawa tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif walaupun dalam fadail a'mal. Imam Muslim kata. Jadi siapa yang kata ini isu yang diada-adakan, isu yang tak ada asasnya, ulama sepakat. Siapa yang kata? Ulama sepakat beramal dengan hadis dhaif dalam fadail a'mal. Ini adalah pendustaan besar. Tokoh kedua ulama hadis iaitu Imam Muslim. Imam Muslim tokoh kedua, betul, selepas Imam Bukhari. Dia kata tidak halal meriwayatkan hadis dhaif secara mutlak walaupun dalam fadail amal. Dan sebabnya jelas. Kerana hadis dhaif, apa maksud dia? Hadis yang belum tentu sabitnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata, bagi dia, selagi mana hadis itu tak sabit daripada Nabi, mana boleh kita kata qala Rasulullah. Apa artinya qala Rasulullah? Telah bersabda Rasulullah. Mana pula kita kata telah bersabda
Rasulullah, yakni secara yakin dan pasti. Ketika mana dalam masa yang sama kita mengakui bahawa sanad dia lemah. Maknanya sanad dia tak kuat. Sanad dia belum tentu betul. Jadi ini prinsip Imam Muslim yang beliau ketengahkan dalam muqaddimah Sahih Muslimnya. Antara dia menjelaskan prinsip sini termasuk yang kita sebutkan tadi. Ya. Baik. Ustaz, yang selalu tu kata kita orang lemah, guna hadis yang lemah. Dia kata kita orang yang lemah, maka gunalah hadis lemah. Ini syubhat syaitan sampai tahap kemuncaknya. Kita orang lemah, maka gunalah hadis lemah. Dia catchy, bunyinya ada irama, tapi kita kata ini irama syaitan iblis. Ya. Jangan terpedaya, jangan terpukau. Ya. Kalau dah tahu lemah, ya, dia dalam pepatah Arab dia kata dawani billati hiya da'u. Dia telah merawatku dengan apa yang dengan racun. Dia telah merawatku dengan racun. Dahlah aku lemah, dia bagi aku racun. Dahlah aku lemah, dia bagi aku hadis dhaif. Kesudahannya apa aku jadi? Binasa aku, tak sembuh-sembuh. Kalau kita dah lemah, maka hendaklah kita ambil penawarnya. Hendaklah kita ambil penyembuhnya, iaitu hadis-hadis yang sahih lah. Ya, itu kita tak nafikan. Kita tak nafikan asal usul kewujudan kumpulan-kumpulan ahli kalam. Bermula dengan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kedatangan mereka, kewujudan mereka ada sebab musababnya, ada rentetan-rentetan peristiwanya. Dan kita tak nafikan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia dalam proses dia membahaskan hal-hal akidah, dia telah dia menggunakan satu kaedah, iaitu secara amnya kaedah akal lah. Tetapi kenapa dia merasa terpanggil untuk nak menggunakan kaedah akal ini? Ya, dan seperti yang disebutkan tadilah, bahawa dia nak menjawab syubhat-syubhat. Percaya atau tidak, Abul Hasan Al-Asy'ari pada awal pembawaan dia, atau kita kata pertengahan, kerana dia telah melalui beberapa peringkat dalam akidah dia, sampai satu tahap dia telah mengambil kedudukan membantah golongan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Asy'ariyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia telah mengambil kedudukan membantah syubhat-syubhat Mu'tazilah dan Jahmiyah. Tetapi dari sudut itu bagus atau tidak bagus, golongan Jahmiyah, Mu'tazilah golongan yang sesat. Tetapi kita kata matlamat tidak menghalalkan cara. Kerana apa cara yang telah digunakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari pada ketika dia sampai ke peringkat membantah Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia telah menggunakan kaedah yang sama, kaedah akal. Golongan Jahmiyah, Mu'tazilah golongan yang mendahulukan akal. Datang Abul Hasan Al-Asy'ari, dia menggunakan kaedah metode yang sama, menjawab dengan kaedah akal. Ya. Kesudahan dia apa? Maksud dia apa? Kesudahan dia telah mengetepikan metode wahyu, menjawab syubhat-syubhat dengan naqal, dengan firman Allah, sabda Rasulullah. Sedangkan kalau kita lihat, ini dah dia metode yang telah digunakan oleh Rasulullah, yang telah digunakan oleh para sahabat. Golongan musyrikin Mekah, mereka tak ada syubhat, mereka tak ada logik, mereka tak ada mantik. Mesti ada, mereka bukan orang gila. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang yang ada mantik, ada akal, ada logik. Tapi logik mereka jelas salah.
Ya, kenapa mereka mendewakan berhala-berhala? Kenapa mereka mengadakan perantara-perantara, ya, ketika menyembah Allah? Golongan musyrikin Mekah. Tapi kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdepan dengan golongan musyrikin Mekah yang ada mantik mereka. Kenapa mereka sembah berhala? Kenapa mereka mengadakan perantara-perantara? Ada mantik atau tidak? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa. Tidak kami sembah berhala-berhala ni melainkan untuk nak mendekatkan kita kepada Allah. Itu logik dia atau tidak? Logik. Apa mantik, apa logik golongan musyrikin Mekah tawaf keliling Kaabah secara telanjang? Kerana mereka gila atau kerana ada mantik, ada logik diorang? Mereka bukan gila, ada logik. Bahkan mereka adalah orang yang bermaruah, bukan orang-orang tak malu. Ada maruah. Lelaki siang hari, perempuan malam. Malu. Dia tawaf malam. Sambil dia tawaf tu dia kata, apa sahaja yang tersingkap daripada kulit badanku, aku tak halalkan bagi mana-mana lelaki nak tengok. Dia ada maruah. Ini perempuan jahiliyah lah bila dia tawaf dalam keadaan tak berpakaian. Tapi kenapa dia tawaf dalam keadaan tak berpakaian? Kerana logik dia, mantik dia. Dia kata, ini pakaian harian aku yang aku gunakan saban hari di siang hari untuk hal-hal dunia, untuk jual beli dan segala macam, jual beli yang dengan penuh penipuan, penuh helah. Ini pakaian ni banyak dosa, pakaian ini banyak noda, maka aku perlu tanggalkan apabila aku nak tawaf untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana ketika aku lahir dari perut ibuku, tidak ada dosa dan noda dan tidak ada pakaian, maka demikianlah aku tawaf untuk ikhlas kerana Allah. Maka aku tawaf seperti mana keadaan aku baru lahir, tanpa pakaian. Ada logik. Sila air bulan kita cakap kat orang luar, nanti orang luar kat sana, bagus juga logik tu. Nampak tak? Jadi ada mantik. Lihat. Tetapi kita kata, poin dia mana? Bagaimana Rasulullah membantah mantik, logik golongan musyrikin Abu Lahab, Abu Jahal? Di sini persoalan. Adakah Rasulullah mengajar sahabat, bila kamu jumpa orang-orang jahiliyah dengan mantik rosak ni, engkau jawab dengan muqaddimah ilmu kalam. Awwaluddin, awwalul wajib an-nazar. Perkara wajib pertama dalam hal-hal akidah, hal-hal agama, hendaklah engkau merenung. Perhatikan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ada Rasulullah ajak, Abu Jahal, Abu Lahab, jom kita renung di angkasa, kita renung sekejap, kita cuba fikirkan dan ta'akul, siapa yang menciptakan langit bumi? Abu Jahal, Abu Lahab, dia pun dah jawab awal-awal lagi, Allah lah. Ya, difahami oleh fitrah, ya, kan hal-hal ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran, ya. Jadi nak kata bahawa nak membenarkan cara yang telah digunakan oleh Asy'ariyah untuk membantah firqah-firqah sesat dengan cara akal, kita kata kita tak nafikan bahawa niat mereka baik. Niat mereka baik. Mereka ni bukan orang-orang berniat jahat, bahkan baik. Tetapi itulah, matlamat tidak menghalalkan cara. Bahkan kita kata itu bukan satu sahaja. Kita kata lihat implikasinya. Implikasi orang yang mengetepikan wahyu dan mendahulukan akal. Orang yang nak paksa wahyu ikut akal. Apa implikasi dia? Implikasi dia tak kurang dahsyatnya. Ketika mana kesudahan dia perbahasan, ini dia hakikat betul, tuan-tuan, perbahasan golongan ahli kalam dalam hal-hal aqidah hanya berputar sekitar tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah sahaja. Apa buktinya? Buktinya lihat sahaja sifat-sifat 7, sifat-sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama' basar. Sambunglah. Semua sifat-sifat ini merujuk kepada tauhid apa? Mengesakan Allah dalam sembahan? Tidak. Faham betul-betul maksud dia. Dia menjurus kepada menetapkan sifat-sifat rububiyah bagi Allah semata-mata. Itu kesudahan dia. Kita lihat
dalam kalangan golongan ahli kalam, lumrah kalau kita nampak mereka terjebak dalam syirik. Bahkan sehingga ke hari ini mereka menyalahertikan erti tawassul. Mereka mendatangi kubur, meminta daripada kubur, meminta daripada syekh-syekh yang dah mati. Wahai syekh, wahai Abdul Qadir Jilani, wahai orang-orang yang dah mati, menyeru orang yang dah mati, meminta pertolongan. Dan mereka kata ini dibolehkan, bahkan ini disuruh. Ini tidak merosakkan akidah, ini tidak merosakkan tauhid. Ini jelas. Sedangkan ini perbuatan syirik, tetapi mereka namakan sebagai tawassul dan sebagainya. Lihat kesan daripada kembali kepada metodologi awal mereka, iaitu menggunakan akal. Yani nak kata bahawa dia bukan soal itu saja. Yani apa jawapan yang diberikan tadi, sudahlah nak memperlekehkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad, kata bahawa dia masuk penjara gara-gara dia tak boleh nak jawab syubhat Mu'tazilah. Ini kau nak kata dia kurang hebat lah. Itu yang dia kata kan? Saya melihat itulah satu penghinaan atas Imam Ahmad. Kononnya dia di penjara gara-gara tak dapat nak jawab syubhat. Itu satu tuhmahan yang saya kira dahsyat, dah tak kurang dahsyat ni. Bahkan penghinaan atas Imam Ahmad yang telah dinobatkan sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia telah dipenjarakan bukan kerana tidak dapat nak jawab, bahkan kerana keteguhan dia ke atas prinsip mempertahankan akidah ahli sunnah, mempertahankan akidah bahawa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ini tak perlu nak kepada falsafah. Apa nak falsafah, nak kata baik, saya tambah sikit. Apa jawapan Asy'ariyah tentang Al-Quran? Kalau mereka nak kata Imam Ahmad masuk penjara sebab dia tak boleh nak jawab bantah syubhat Al-Quran itu makhluk, baik, apa jawapan Asy'ariyah tentang Al-Quran? Ya, mereka kata Al-Quran tu kalamullah. Mereka kata, Asy'ariyah kata Al-Quran tu kalamullah dan apa? Tetapi kalam yang tanpa huruf dan tanpa suara. Apa yang tuan-tuan faham? Tapi saya bagi amaran jangan sampai jadi biol. Dia bicara, dia perkataan, Al-Quran tu perkataan, kalam perkataan, bicara, tetapi tak ada suara, tak ada huruf. Ini kesimpulan Asy'ariyah. Habis yang kita baca ni perkataan siapa? Dia ada falsafah dia. Yalah. So, jadi kita kena ambil maklum perkara ni. Baik, insya-Allah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.